lagi. Jadi untuk bab 5 tajuknya adalah kimia, consumer dan industri. Saya lupa nak buka music. Okey. Okey, untuk kimia, consumer dan industri ni saya buat satu lebih kurang macam group book activities lah. Okey, yang mana setiap kumpulan, kita ada 6 kumpulan, which is satu kumpulan tu dia terdiri daripada 4 hingga 5 orang. Okay, alright. So ahli kumpulan saya dah tetapkan. Kalau kamu rasa kamu sebab ahli kumpulan tu saya pilih secara rawak. Adalah saya campur lelaki perempuan, ada yang saya buat perempuan semua, ada yang saya buat lelaki semua. Jadi kalaulah kamu rasa kamu nak bertukar ahli kumpulan, tolong refer dengan cikgu. Okey. So setiap ahli kumpulan ni dia dah diberi satu subtopik. Okay, setiap kumpulan diberi satu subtopik dan ahli kumpulan boleh lantik seorang ketua. Okay, boleh lantik seorang ketua dan ketua akan memantau dan juga mengagihkan tugas lah. Okay. Jadi setiap ahli kumpulan ni perlu membincangkan tajuk dan tugasan yang diberikan. Okay. Alright, and then selepas kamu dah berbincang, dah agihkan tugas, dah mencari maklumat, kemudian kamu perlu sediakan satu slide persembahan dalam bentuk yang kreatif. Maksud kata, kamu boleh guna PowerPoint, kamu boleh guna apa-apa sahaja. Okay, yang paling basic saya rasa PowerPoint lah kan yang paling mudah. Kamu nak guna Google Slide boleh, kamu nak guna Canva boleh, kamu nak guna apa lagi sekarang? Macam-macam, apa pun boleh, tetapi slide persembahan sahaja. Okey, tak nak ada audio, tak payah buat video. Kamu just buat slide sebab kamu akan membentangkan hasil perbincangan kamu tersebut. Okey, so kamu nak bentang dalam bentuk peta pemikiran IT ke, peta minda ke, gambar rajah ke, itu terpulang. So kita tengok siapa ahli kumpulan dan juga apa tajuk yang dapat yang diberikan untuk setiap kumpulan. So kumpulan 1 terdiri daripada Endang, Najwa, Huda, Firzanah dan Amira Alisha. So kumpulan 1 ni dia ada 5 orang. So kumpulan 1 dia punya tajuk adalah 5.1 minyak dan larutan. Okey, minyak dan larutan. So dia perlu buat apa? Okey. Ini tugasan untuk ahli kumpulan 1. Okey, dia ada 3 tugasan. Jadi kamu bahagilah, kamu ada 5 orang tu kan. Mungkin tugasan yang pertama tu membandingkan perbezaan antara minyak dengan lemak tu. Mungkin dia ada 2 skop dekat situ. Dia kena tahu minyak tu apa, lemak tu apa. So dia boleh dia boleh agihkan untuk tugasan itu kepada 2 orang. Okay, alright. And then yang kedua, kamu perlu terangkan proses penukaran lemak tepung kepada lemak tak tepung kepada lemak tepung. Okay, yang ketiga, kamu perlu wajarkan penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan harian. Okay, itu adalah tugasan untuk kumpulan 1. Okey, ini pula, untuk kumpulan 1, kamu boleh rujuk buku teks sebenarnya semua kumpulan boleh rujuk buku teks. Okey, bahan semua dalam buku teks dan boleh juga guna bahan tambahan. Ikut kreativiti kamu, saya tak nak sekat, saya tak nak limitkan kreativiti kamu tu. Okey, ini kumpulan kedua iaitu terdiri daripada Andi, Nurina Farzana. Waikatul, Amirul Ashraf dan juga Iwan. Okey. So apa tugasan kumpulan 2? Okey, kumpulan 2 dia perlu menerangkan maksud sabun. Okey, maksud sabun dan deterjen. So dekat situ pun ada 2 tu sebenarnya. Okey, sabun 1, deterjen 1. So kamu boleh agihkanlah tugas di situ. Kemudian boleh menghuraikan proses penyediaan sabun dan deterjen. Macam mana nak menyediakan sabun dan deterjen. Okey, kalau ada video, kamu nak tunjuk video pun okey, tak ada masalah. Terpulang kepada kamu. Yang ketiga, kamu perlu bandingkan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Okey.
itu adalah tugasan untuk kumpulan kedua. Okey, kumpulan ketiga. Kumpulan ketiga tajuknya adalah bahan tambah makanan. Okey, yang terdiri daripada Iqbal, Haris, Danish, Ridwan dan Adam. Okey, tugasan kumpulan 3. Yang pertama sekali dia perlu menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan bahan tambah makanan. Okey. And then yang kedua, huraikan dengan contoh 7 jenis bahan tambah. Itu ada typo bukan tambahan, tambah makanan dan fungsinya. So, first kamu katakanlah ada 7 jenis bahan tambah makanan iaitu pengawet, pengoksida, pengantioksida, penstabil and so on. And then kamu terangkan apa dia punya fungsi untuk setiap jenis bahan tambah makanan tersebut. Ini berikan dengan huraikan dengan menggunakan contoh. Kalau pengawet, apa contoh pengawet? Macam tu Okey, yang ketiga kamu perlu mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan. So, sesuai ke apa kesan kepada kesihatan? Itu contohlah yang boleh kamu huraikan ataupun wajarkan. Wajarkan ni kita memberi pandangan ataupun alasan yang berdasarkan alasan yang logik, berdasarkan fakta. Okey. Kumpulan 4. Kumpulan 4 terdiri daripada Karyi, Wewe, Shiki, Azfar dan Amirul Arif. And then apa tugas tajuk kumpulan 4 adalah ubat-ubatan dan bahan kosmetik. So apa tugasan kumpulan 4? Ada 4 tugasan di situ. Yang pertama perlu menjelaskan dengan menggunakan contoh jenis ubat. Jenis ubat ni lebih kepada ubat moden lah. Ubat dari 2 kategori, ubat tradisional, ubat moden. So ubat tradisional biasalah kan, dia tak banyak sangat pilihan. Yang banyak adalah ubat moden. Jadi kamu menggunakan contoh boleh menerangkanlah apa itu jenis ubat, fungsi ubat tersebut dan juga kesan sampingan terhadap kesihatan. Yang kedua, wajarkan penggunaan ubat. Dan yang ketiga, kamu jelaskan dengan contoh bahan kosmetik. First yang tadi ubat, the second part is bahan kosmetik. Tu terangkanlah apakah itu bahan kosmetik and so on. Yang keempat, kamu perlu wajarkan penggunaan bahan kosmetik. Seterusnya kumpulan 5. Mana yang terlepas tu, yang baru join, mana yang terlepas nak tahu dia kumpulan berapa, nanti boleh tanyalah selepas ni kumpulan 5 terdiri daripada Rosmawati, Eldriana, Wahida dan Ayu. Ada 4 orang dalam kumpulan ini. Tajuknya adalah aplikasi nanoteknologi dalam industri. Alright. So dia punya tugasan ada 3. Yang pertama perlu menerangkan maksud nanoscience dan nanoteknologi. Terangkanlah, ceritalah apa sikit nanoscience tu apa, nanoteknologi tu apa. Yang kedua perlu huraikan nanoteknologi dengan contoh, mesti menggunakan contoh. Serta aplikasinya dalam kehidupan harian. Yang ketiga perlu menerangkan apakah grafen. Grafen ni adalah benda baru yang perlu kamu cari dan bincangkan sedikit. Apakah grafen, sifat fizik grafen, sifat kimia grafen serta kegunaannya. Itu kumpulan 5. Dan kumpulan yang terakhir adalah aplikasi, tajuknya aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Yang mana kumpulan 6 ni ahli-ahlinya adalah Adaha, Karunisa, Adeline, Adriana dan juga Nick Christina. Tugasannya yang pertama perlu menerangkan apakah teknologi hijau dengan menggunakan contoh yang sesuai. Apa contoh yang mengaplikasikan teknologi hijau? Tapi sebelum tu you kena fahamlah apakah itu teknologi hijau. Yang kedua, kamu perlu menghuraikan aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa industri. So actually dalam
pembangunan teknologi hijau ada 7 sektor yang terlibat, tapi kamu perlu fokus on penerangan itu, perlu fokus on sektor pengurusan sisa dan air sisa industri. Okay, dan kalau boleh sebut sikitlah sektor-sektor yang lain, sektor pertanian, sektor pengangkutan, kena mention juga sikit. Okey, yang ketiga, kamu perlu wajarkan aplikasi teknologi hijau dalam kehidupan. Okey, so itu adalah tugasan untuk kumpulan 6. Okey, dah faham kan tugasan masing-masing? Apa yang kamu dah tahu apa yang kamu kena buat kan? Okey, bila kita nak present ni cikgu? Bila kita nak present, okey. So, tarikh pembentangan, alamak, sorry. Tarikh pembentangan adalah pada ni, saya lupa nak edit yang 5 delta. Okey, tarikh pembentangan adalah pada 14 Oktober jam 8.30 malam. Maksud kata, hari Khamis ni tak ada kelas online untuk waktu PDPR. Waktu PDPR tu offline, kamu siapkan tugasan kamu, and then hari Khamis malam, okey, Khamis malam cikgu plan Khamis malam kita buat sesi pembentangan untuk semua sekali lah. Kalau sempat, kalau tak sempat kita akan continue hari Jumaat malam ke, Sabtu pagi petang malam ke, hari Ahad pun boleh, as long as kita settlekan the all presentations before naik sekolah. Okey, ada soalan tak nak bertanya setakat ini? Cikgu buka untuk sebarang soalan. Tak ada soalan? Semua faham? Okey, Amirul Arif tanya dia grup mana? Okey, Amirul Arif kita tengok balik. Amirul Arif grup Okey, Amirul Arif grup 4. Okey, Amirul Arif grup 4. Tugasan dia yang ini. Boleh screenshot mana yang rasa nama dia ada dekat situ, screenshot. Dan tolong semak kalau ada kawan-kawan kamu yang tak ada ahli kumpulan. Yang tak ada ahli kumpulan tu tolong bagi tahu. Wah, seronok lah dia kan tak ada ahli kumpulan. Tapi saya kira semalam dah cukup 29 orang. Dan setiap orang dah dapat satu kumpulan lah. Tapi manalah tahu saya terlepas pandang kan. So tolong bagi tahu cikgu. Okey, Amirul Arif kumpulan 4. Tajuknya adalah ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Nanti Kari, Wewe, Shiki, Azfa dan Amirul Arif tolong berbincang. Lantik seorang ketua. Okey, lantik seorang ketua dan agihkan tugas. Janganlah semua buat seorang buat semua ni, jangan. Okey, tak boleh. Agihkan tugas. Maknanya setiap orang dia akan dapat satu tajuk kecil lah. Contohnya macam jelaskan dengan contoh jenis ubat, fungsi ubat dan kesan sampingannya. So dekat situ actually macam banyak tau. So dia kena tahu apakah itu ubat, jenis-jenis ubat, fungsi. So mungkin boleh letak 2 orang. Bagi tugasan yang pertama tu pada 2 ahli kumpulan. Contoh lah ni, cikgu cakap contoh. Okay, so nanti masa presentation semua orang kena present. Maknanya dalam ahli kumpulan tu semua ahli kumpulan kena present. Okay, andai katalah tiba-tiba masa hari presentation tu ahli kumpulan tak dapat present, wakil kumpulan kena take over. Okay, wakil kumpulan kena take over, maknanya kena main keperanan. Okay, Amirul tanya kena buat kat PowerPoint ke cikgu? Ya, boleh buat kat PowerPoint. Kamu perlu sediakan slide pembentangan. Okay, saya tunjuk balik yang first page tu ya. Mungkin ada yang baru masuk, dia terlepas kat sini. Okay, this one So apa yang perlu dilakukan? Okay, tadi kamu dah dapat kumpulan, kamu dah tahu tajuk. Okay, so kamu kena bincang tajuk yang diberikan. And then kamu kena sediakan slide pembentangan dalam bentuk yang kreatif. So tak semestinya guna PowerPoint. Boleh guna PowerPoint. Boleh guna PowerPoint. Tapi kalau kamu rasa kamu tak nak guna PowerPoint, nak guna aplikasi lain, boleh. Macam saya buat ni, saya menggunakan Canva. Simple je pun, tak adalah ni. Tapi kalau PowerPoint lagi canggih, dia boleh buat gerakan animation lagi menarik kan. So boleh terpulang. Tapi tak payah nak record
audio. Jangan buat dalam bentuk video. Cikgu tak nak dalam bentuk video sebab saya nak live presentation melalui dalam talian Google Meet. Macam sekarang lah, ada sesi soal jawab. Kalau kamu nak prepare questions untuk kawan-kawan kamu pun boleh. Kamu nak buat quiz ke kan? Terpulang cikgu nak tengok kreativiti kamu sebab kita dah berada di tajuk yang akhir untuk tingkatan 5. So after this kita akan fokus on exam dan juga latih to be untuk percubaan SPM. Okay, ada lagi tak soalan? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak stop kita punya Google Meet setakat ini sesi kita sebab kamu dah boleh bincang sama ahli kumpulan, sama ada kamu nak buat grup WhatsApp ke, kamu nak buat Google Meet antara kamu sahaja ahli kumpulan ke terpulang. Sebab cikgu tahu kamu semua bijak-bijak pandai belaka kan. Okey. So kalau tak ada apa-apa, setakat ini sahaja sesi penerangan dari cikgu. Cikgu dismisskan kelas kita dengan bagi laluan kepada semua kumpulan untuk menjalankan perbincangan bagi tugasan yang telah cikgu lakukan. Tugasan yang cikgu berikan. Okey. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum.